اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. ثم أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah pada malam yang mulia ni. Allah kurniakan kesempatan umur pada kita, mudah-mudahan Allah merahmati berkati kita semua, amin ya rabbal alamin. Muka surat 7 perkara 14. Hukum keluar daripada sembahyang dan takbiratul ihram semula. Baik. Qala musannifuna rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumihim fid darain amin. Hukum keluar daripada sembahyang dan takbiratul ihram semula. Dia angkat takbir, dia batalkan takbir tu, dia keluar, lepas tu dia masuk balik. Allahu Akbar. Dia baca Allahu Akbar kibira, lepas tu dia lepas astagfirullah, Allahu Akbar. Maksudnya dia keluar, lepas tu dia masuk balik. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar kibira walhamdulillahi katsira subhanallah. Tiba-tiba dia keluar, dia batalkan sembahyang tu. Astagfirullah. Allah, dia angkat balik takbir. Ya, dia angkat balik takbir. Mengikut qaul pendapat yang sahih, jika seseorang bertakbiratul ihram masuk sembahyang, kemudian ia diganggu was-was, lalu ia pun keluar daripada sembahyangnya itu dan bertakbiratul ihram ia semula, maka perbuatannya itu adalah haram hukumnya. Ya. Dia dah takbiratul ihram tu dah sempurna, diganggu was-was. Macam mana? Terbatal lain lah. Kentut memang kena keluar lah. Sebab dia memang batal. Ini dia was-was. Sedangkan takbir tu dah sempurna. Dah sempurna. Baik. Haram hukumnya, maka tak boleh dibuat. Bandingannya seperti orang yang membayar kafarah puasa 2 bulan berturut-turut. Setelah ia mula berpuasa, ditempuh pula pada waktu yang lain. Macam orang yang puasa kafarah, dia batalkan puasa tu secara tak sengaja. Tahu kafarah 2 bulan turut ni, orang yang baru kahwin tu, sebab kalau anak cucu kahwin, hentikanlah bagi bulan Rajab, Syaban. Yang udah kahwin lama pun terlajak, ni kan yang baru kahwin. Ya? Langgar divider. Itu masuk gaung dah, bukan langgar divider. Masuk gaung. Ya. Ya, kalau ada anak ke cucu nak kahwin bulan Rajab, Syaban jangan. Nak kahwin lepas Ramadan, Syawal, tu lagi afdal. Sebab bahaya. Saya ada seorang anak murid saya dulu masa dia baru kahwin, telefon saya, isteri dia jauh, duduk KL, dia duduk Manjung. So dia cakap, Ustaz, saya ada soalan nak tanya. Kenapa? Saya terajak perahu. Aish, kamu pergi tangkap ikan ke? Saya kata. Ustaz ni buat tak faham pula. Anak murid rapat lah, buat tak faham pula. Macam mana, apa saya nak buat, Ustaz? Saya kata sebelum naik perahu tak nak tanya saya dulu. Ni dah terlajak perahu baru nak tanya. Saya kata memang kena. Sebelum tu buat apa? Ada kemakan apa? Tak ada, terus je. Terus je. Dia tu sebab hilahnya kita makan dulu. Makan pisang dulu,
Maksudnya batal puasa dengan makan pisang. Bahasanya makan pisang lah, tapi mana cari pisang? Minum air sejuk, makan murtabak malam tadi ada lebih. Contoh, dia makan dulu baru dia berjima, maka tak adalah kena kafarah 2 bulan turut-turut tu, sebab dia batalkan puasa dengan makan. Ini batal terus berjima sebagai contoh. Maka apakah kafarahnya? Syahraini mutatabi'ain. Ya, syahraini mutatabi'ain. Kena puasa 2 bulan turut-turut, dan tak boleh dia separuh berhenti di tengah jalan, tak boleh. Kalau dia berhenti dalam keadaan sengaja, haram hukumnya. Yang main-main tu, anak murid saya, Ustaz boleh tak saya bayar kafarah? Kafarah ni boleh tak saya bayar fidyah? Fidyah ni untuk orang yang tak mampu puasa. Saya kata, kamu mampu puasa? Ya, saya mampu. Kalau mampu, kena puasa 2 bulan turut-turut. Tak tahu dia puasa ke tidak. Kalau tak puasa, dia masih berhutang dengan Allah Ta'ala. So, bila dia memutuskan puasa itu secara sengaja, haram hukumnya. Maka begitulah juga yang takbiratul ihram secara yakin kemudian dibatalkan dengan sengaja, maka hukumnya haram, tak boleh. Itulah ya maksudnya. Dan jika keluar dirinya daripada sembahyang tanpa uzur, dan takbiratul ihram pula yang kedua, maka jadilah sembahyang itu qada. Dia dah sempurna takbiratul ihram, dia saja-saja keluar sembahyang. Dia keluar sembahyang lah tanpa uzur. Maka bila dia angkat takbir yang kedua tu, maka solat itu jadi qada. Dia tak jadi ada. Sebab yang ada, yang tunai yang pertama tu dia batalkan dengan sengaja. Maka contoh, Allahu Akbar, dia dah baca Allahu Akbar kabir alhamdulillah katsir, itu dia batalkan astaghfirullahalazim, Allahu Akbar. Allahu Akbar yang kedua ni dia jadi qadaan, dia bukan jadi adaan. Ni satu pendapat. Apa dia qada? Ganti. Ada tunai. Yang tadi ada, yang first solat tu ada, yang kedua itu qada. Tu sebabnya main-main nak batal takbiratul ihram ni. Kita rasa macam tak apa, tak ada apa pun. Tak, dia ada bahas dalam fiqh. Mengikut satu wajah pendapat seperti mana yang dihikayatkan oleh Syekh Al-Mutawalli dan gurunya Al-Qadi, sehingga jika takbir ihramnya itu, sekiranya takbir ihramnya yang kedua itu dengan niat tunai sekalipun, tidak sah juga. Yang pertama tu ada tunai, sepatutnya takbir yang kedua tu niat qada, tapi dia niat adaan tunai juga. Maka satu wajah pendapat yang disebut oleh Syekh Al-Mutawalli, bahawa gurunya Al-Qadi juga pernah menyebut hukumnya juga tidak sah kalau diniatkan takbir yang kedua itu adaan, sedangkan yang kedua itu adalah qadaan. Ini satu pendapat. Dan inilah qaul pendapat yang sahih dan ninaskan. Maksud ini adalah pendapat yang diterima pakai, pendapat ni. Dan tersebut dalam Asy-Syama'il telah berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, jika bertakbir ihram seseorang yang musafir dengan sembahyang, jika bertakbir ihram seorang yang musafir dengan sembahyang dan jahil ia bahawa harus baginya mengqasarkan, memendekkan sembahyang kerana musafir, kemudian salam ia selepas rakaat kedua daripada sembahyangnya, maka sungguhnya telah sengaja ia membatalkan sembahyangnya.
Baik. Dalam Asy-Syama'il, Al-Imam Syafi'i dia disebut bahawa apabila seseorang itu bermusafir sembahyang tamam 4 rakaat, dalam sembahyang itu dia baru teringat yang dia ni boleh qasar, tiba-tiba pada rakaat kedua dia bagi salam, maka ini pun dia kata dia sengaja membatalkan sembahyangnya yang asal niatnya 4, tapi dia buat 2 rakaat. Contoh kalau kita pergi RNR, kita tak tahu dia ni sembahyang tamam ke sembahyang qasar. Contoh Zuhur, apa kita nak buat? Kita niatlah tamam, tak ada masalah. Kalau dia buat 2 rakaat, kita tambah lagi 2 rakaat. Ini bila kita buat, kita ikut tamam, dia niat qasar, tiba-tiba dia bagi salam, oh dia qasar ke? Bagi salam tu, yang ni dikatakan batal sebab asal niatnya adalah 4 rakaat. Okey, jelas? Ini perbahasan dalam bab ni. Ya. Dan beliau juga berkata dalam masalah ini, jika bertakbir ihram seorang dengan berniat ia pada sembahyang tamam sempurna, atau bertakbir ihram semata-mata kemudian membatal ia akan sembahyang itu, maka wajiblah atasnya mengqadanya dengan sembahyang tamam, kerana tiap-tiap ibadat yang wajib apabila masuk mengerjakannya dan wajib sempurnakannya, ia tidak boleh membatalkannya, dan jika sekiranya ia membatalkan juga, maka wajiblah mengqada mengikut wajah yang sepatutnya sekadar mungkin, seperti ibadat haji. Ya. Kita imam ke makmum? Kita makmum. Tak masuk pada orang yang empat. Tak boleh. Dia mesti kena sama. Kalau dia 4, kita niat tamam je. Ataupun caranya yang kedua, yang qasar tu yang imam. Ya, yang tamam tu jadi makmum. Tapi kalau yang imam tu tamam, contoh macam saya musafir, saya singgah kat masjid ni, tiba-tiba imam sini tentu dah tamam. Saya dah tahu memang imam ni akan buat tamam. Pasal apa saya nak niat qasar? Saya niat tamam. So buat 4, dah habis tu saya bangun buat rakaat 2 rakaat asar pula. 4-2 jadinya. Boleh 4-2. Dia tak semestinya 2 jamak tu, tak semestinya qasar, dia boleh jamak tamam. Itu sebab lebih selamat kalau kita pergi singgah di masjid mana-mana bila kita musafir, kita niat tamam. Kalau Zuhur dia tamam dah tentu, dia tak akan buat qasar sebab dia memang mukim di situ atau mustautin di situ. Kita yang musafir, kan? Ya, niat 4 siap-siap. Terbaiknya begitu. Walaupun kita masuk pada rakaat yang ketiga, ya, walaupun kita masuk pada rakaat yang ketiga, sebaiknya kita buat tamam. Sebab jemaah tu memang tamam, ma'ruf, kita tahu dia tu tamam. Dia buat rakaat yang ketiga, kita niat 4 rakaat, walaupun kita tambah lagi 2 rakaat setelah dia bagi salam. Kemudian kita buat pula asar 2 rakaat. Itu lebih afdal. Kalau dia buat 2, dah tentu dia kena mufaraqah salat di tengah-tengah. Apa faedah mufaraqah salat tanpa sebab? Mufaraqah ni dia ada sebab, nanti kita akan tengok beberapa jenis yang dibenarkan mufaraqah. Ini di qasar sebab mufaraqah. Tak betul cara begitu. Hendaklah dibuat tamam 4 rakaat Zuhur, kemudian dia bangun, dia tambah lagi 2 rakaat untuk jamak qasar asar. Ya, gitu keadaannya. Begitu juga kalau asar, kita buat jamak takhir. Isi mazhab Syafi'i boleh sembahyang asar dulu,
Jadi dia sembahyang asar dulu 4 rakaat, kemudian dia bangun, dia buat 2 rakaat buat rakaat zuhur. Begitu juga. Ya, jamak takhir. Okey. Membezakan makmum muafiq dengan makmum masbuk. Jadi antara imam tu kita tengok kadang-kadang tu dapat tengah-tengah imam tu rukuk atau sebelum rukuk dapat rakaat. Dia masbuk ni adalah muafiq, dia angkat takbir dan dia sempat baca Fatihah. Ya. Masbuk dia masuk ketika imam baca surah, tentulah dia tak sempat baca Fatihah. Tapi kalau dia masuk ketika imam baca Fatihah lagi, imam belum waladdallin lagi, dia masuk, maka dia sempat baca Fatihah, maka dia muafiq juga. Masbuk ni dia masuk ketika imam baca surah, apatah lagi hampir-hampir imam nak rukuk, ataupun imam sedang rukuk, dia masuk, dia sempat rukuk dengan imam, itu masbuk. So dalam kategori ini imam menanggung Fatihah makmum, itu masuk masbuk. Jadi rakaat tu di bawah dengan rakaat imam lah. Rakaat jemaah tu, rakaat makmum ni dia sebuah dua jemaah rakaat imam lah. Macam mana? Kalau time tu imam misalnya rakaat yang kedua, jadi makmum tadi ada time tu rakaat pertama imam. Jadi makmum tadi masuk tadi, jadi dia dapat rakaat yang pertama juga lah. Ya, tapi waktu bila dia masuk dia sempat, mesti sempat rukuk dengan imam. Bersama-sama imam. Ya, kalau dia masa dia rukuk, imam rukuk, masa dia rukuk Allah, imam sami Allah, berselisih tak dapat. Mesti dia dan rukuk dengan imam satu subhanallah. Itu sebab imam mestilah ada fake imam. Sini ada buat kursus imam tak untuk imam-imam? Tak nak. Saya selalu buat. InsyaAllah kalau nak saya boleh buat. Kita buat hari cuti, hari Sabtu 2-3 jam. Saya bagi kursus tentang imam dan makmum, termasuk Bilal sekali. Banyak masjid saya buat dah. So antaranya saya ajar teknik imam jadi imam macam ni. Imam ni dia kena faqih. Dia ada 3 kriteria jadi imam. Pertama, qari, dia baca dengan baik. Kedua, faqih, dia tahu fik imam ni, dia tahu. Masa rakaat pertama dia tahu rukuk yang pertama dia tu dia kena lama sikit. Sebab apa? Bagi ruang orang lain sempat rukuk dengan dia. Kalau siapa pergi Masjidil Haram, Masjid Nabawi ataupun negara-negara Arab, mereka faham bab ni, pasal tak rukuk pertama tu lama. Sebab apa? Supaya jemaah masuk sempat rukuk dengan dia. Kemudian bila nak bagi salam, sebelum imam bagi salam, jangan cepat bagi salam. Ra'ikan, kita dengar orang masuk. Jadi imam, makmum pun dengar ada orang masuk, buka pintu, kadang dia bawa kunci sejambak, dia campak kunci, kita dengar benda tu. Dia pun betul-betulkan baju dia, apa semua, bentang sejadah, kita dengar. Dan dia angkat takbir pun kita dengar Allah. So imam dia kena alert bab ni, ra'ikan, supaya makmum tu sempat dengan dia. Saya kalau nak kata ayat panjang, dia qadar ayat ni qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, itu panjang yang cukup. Nabi bawa kadar panjang itu. Dan paling panjang pun Nabi bawa dalam solat jemaah, sabbihisma rabbikal a'la dengan hal ataka hadithul ghasyiyah. Itu antara yang panjang. Surah-surah yang ringkas itu yang panjang. Kalau sendiri-sendiri Nabi lagi panjang lah. Tapi kalau sembahyang fardu, Nabi tidak baca panjang sangat. Itulah kadar panjang. Tapi ialah adalah fik imam tu lepas waladdallin amin, jangan terus baca surah, reserve sekejap maksa sehingga imam makmum baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru dia start baca surah, supaya sempat imam habiskan al-Fatihah. Bila imam rukuk, sempat makmum rukuk dengan imam. Jadi masbuk dengan muafiq ni beza. Bila muafiq tak sempat habiskan al-Fatihah, dia kena habiskan al-Fatihah sampailah sehingga tidak melebihi 3 rukun fi'li yang besar oleh imam. Tapi kalau masbuk, tak payah, terus saja rukuk. Itu kelebihannya. Ada kelebihan masbuk. Kelebihan masbuk, imam menanggung Fatihah makmum. Itu kaedah. Tapi ada juga kena berjaga-jaga. Macam saya cerita kat sebelum ni, kalau imam dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minta maaf tuan-tuan, saya lupa mandi wajib malam tadi.
Saya lupa mandi wajib. Jadi subuh ni, termaaf lah, saya lupa mandi wajib. Imam pun tak kerti pula. Saya pun tak tahu macam mana nak buat. Dia kata pula jemaah. Jemaah kata, semayang lagi sekali lah. Imam pergilah balik mandi, kami semayang lagi sekali, minta orang lain nak jadi imam. Tak payah, semayang kita sah. Jemaah sah. Siapa yang kena tambah rakaat? Imam tu dah tentu dia kena balik mandi. Jemaah sah. Tak payah nak ulang balik solat. Cuma makmum yang masbuk, yang imam tanggung Fatihah makmum tadi, dia kena tambah rakaat. Sebab imam tu dia dah hilang kuasa menanggung Fatihah makmum sebab dia dalam keadaan hadas. So makmum dia kata, saya tadi tak mandi, aku tadi masbuk tadi, aku tak baca Fatihah, imam tanggung Fatihah aku. Dia tambah balik satu rakaat. Sebab apa? Rakaat yang tadi itu tak diterima. Itu kena faham konsep masbuk. Ya, sama dengan solat Jumaat. Ya, imam dia kena gantilah solat dia sebab dalam keadaan hadas. Tak payah dah. Tak payah dah. Sebab apa? Dah bagi salam. Dah bagi salam baru disedar, ya Allah, awak lupa mandi wajib malam tadi. Macam mana makmum? Makmum teruskan solat. Terus makmum tak sah, solat tu diterima. Okey. Umur, yang penting akil baligh lah. Baligh itu yang lebih utama. Tapi kalau dia tak baligh pun tak apa, yang penting memayis. Dia tahu membezakan najis dengan kuih kodok dah. Kalau dia boleh bezakan dua tu, kodok dengan najis, letak dua-dua, kalau dia ambil najis makan, itu belum memayis. Satu lagi, dia mesti selesai bab istinja dia. Saya start jadi imam tarawih umur saya 11 tahun. 11 tahun saya dah start jadi imam tarawih. Tak. Saya di surau, saya di masjid Gunung Mesa Hilir. Kona tu kan. 11 tahun umur saya. 12 tahun saya imam di Kastam di Asam Gelugur, Penang. Kastam, Quarters Kastam. Lepas tu Sungai Petani pula 13 tahun. Sampai sekarang lah tak pencen jadi imam tarawih. Berapa puluh tahun dah. Nak cerita 11 tahun. Tapi sebelum tu, sebelum jadi imam, memang ustaz dia pesan, kalau jadi imam kena bab istinja, bersih, semua tu kena jagalah. Yang imam ni berlemah, yang seluar kotor tak, semua tu kena jaga. Imam ni imam ni yang duduk depan ni memang orang tengok perwatakan dia. Si imam ni rambut panjang kan, kopiah ada peta, macam-macam peta kat kopiah sejemaah. Jadi jemaah peka bab ni. Saya pesan pada imam-imam saya Masjid Azlan pun begitu. Sembahyang kat depan tu kena jaga kita punya personality tu, kena ada. So saya jaga. Saya tak boleh nak kata muda dan tua kena dahulukan yang tua ataupun dahulukan yang muda. Sebab dia tengok mesti ada tiga ni. Saya sebut apa tadi? Mesti qari', bacaan dia bagus. Yang kedua faqih, ada ilmu fiqahnya. Dan yang ketiga akhlak dia. So kena tengok tiga benda ni. Kalau ada tiga package ni pada seseorang, silakan. Dia faqih, akhlak ada, bacaan tak bagus, tak boleh juga. Kalau dia seorang yang muda, dia alim, tapi dia alim dan akhlaknya baik. Tapi ada seorang yang tua, dia bacaannya bagus, alim dan baik. Orang tua tadi yang layak jadi imam sebab bacaan dia bagus. Begitu juga sebaliknya orang muda. Dia tak ada istilah dah kahwin ke belum kahwin ke. Saya masa di Surau Kampung Tanjung dulu, cerita orang dulu dah meninggal di mana, Ustaz Ridwan cukup marah lah. Ustaz Ridwan kan, abang saudara saya.
Dia memang nak saya jadi imam surau tu, tapi ada orang surau, Said ni tak kahwin, kencing mencabang lagi. Saya ingat bahasa kencing mencabang lagi. Tak faham masuk kencing mencabang. Rupanya istinja tak betul lagi. Dia kata begitu. Masa tu umur saya 11 tahun. Dia tak panggil saya jadi imam. Sampailah dah 5-6 tahun kot baru saya jadi imam surau. Tapi masa tu saya dah merata jalan, dah pergi Penang, pergi Sungai Petani, ya. Ada setengah tu dia takkan syarat dia mesti kahwin. Tak, siapa kata syarat jadi imam mesti kahwin? Cuma kriteria pemilihan imam, contoh semua perfect baca, hebat ni hebat, 5 orang imam hebat. Tapi macam mana kita nak letakkan dia sebagai ketua imam? Tengoklah dia ni kahwin berapa, oh ni kahwin 4, dia letak dululah. Itu sebab Imam Sudais dia letak sebagai imam besar Masjidil Haram. Sebab apa? Isterinya 4. Imam lain isteri 4. Kalau sini semua isterinya 1, pakat tak jadi ketua lah, sebab semua seorang isteri. Dia tengok kelebihan, boy marah tu Jadi dia kena tengok kriteria yang ada pada seorang imam. Alim macam tak boleh terima. Tak, memang betul maksudnya dia kahwin 4. Saya tengok dia punya kawan, saya tunjuk video rumah dia ada masjid Sudais, dan rumah, tapi dia kaya lah pun kan, dia taraf menteri. Setiap isteri satu kawasan tu, isteri pertama, isteri kedua, isteri keempat, semua rumah yang sama dalam satu kawasan. Tapi dia alim lah, ya. Hebat Syekh Sudais. Itu pemilihan siapa yang jadi ketua. Dan kalaulah siapa nak jadi imam di antara semua ni, maka kita pilih yang lebih handsome-nya, lebih isterinya, begitulah. Tapi tidak menjadi syarat jadi imam tu mesti orang tu, tak. Dan orang muda tak boleh imam, tak. Kalau orang muda di kawasan kita jadi imam, suaranya bagus, kita juga yang seronok. Siapa anak muda tu? Itu orang kampung kami tu, kau orang lain, bangga, seronok kan. So bukan isu lah bab ni, ya. Okay, jelas. Okay, jadi balik. Kalau seseorang itu membatalkan takbiratul ihram tanpa uzur, maka hukumnya haram. Dan dia was-was dengan takbiratul ihram yang telah sempurna pun haram hukumnya, maksudnya tak boleh lah. Dan solat itu, kalau pendapat mengatakan bahawa kalau dia batalkan, dia angkat yang kedua itu dia tak jadi adaan tapi jadi qadaan, dia jadi gantian. Kalaulah seseorang itu dia niat adaan juga pada takbir yang kedua, solat itu tidak sah. Yang ini pendapat yang sahih. Itu sebab tak boleh main-main. Takbiratul ihram ni tak boleh main-main, mesti kena serius, ya, tak boleh main-main. Begitu juga orang yang niat dia semayang tamam, dia baru sedar yang dia tu boleh qasar, tiba-tiba dia terus bagi salam pada rakaat yang kedua, pun tak sah juga solat dia. Macam solat, niat kena sebelum mula solat. Okey. Ada ibadat yang tak perlu niat di awal. Antaranya apa? Puasa sunat. Ya, bila kita balik kan, tengok dah pukul 10, tak isi perut pun daripada tadi. Niat puasa sunat terus lah. Boleh. Niat di tengah-tengah, walaupun dia tak niat pada malamnya. Tapi puasa fardu tak boleh, kecuali mazhab Al-Hanafi. Puasa fardu kena niat pada waktu malam. Tapi kalau di sisi mazhab, kecuali lah kalau terlajak tidur pukul 7, bangun-bangun, ya Allah pukul 7, tak niat tadi, makan je lah, tak boleh. Dia kena terus puasa. Itu tak apalah, uzur bagi dia. Kecuali mazhab Hanafi, kalau tak diniat pada bulan Ramadan, sah. Sebab apa? Memang bulan Ramadan mana ada orang makan, semua puasa. Bulan itu masyhur dengan puasa, kan, ya? 4 bulan lagi nak puasa kan. Bukan 4 bulan, 3 bulan lebih kat dia. Hari ni dah Jamadil Awal 11 hari ni kan, 11 Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. Masya Allah, 3 bulan lebih lagi, ya, dekat.
Dan beliau berkata juga masalah ini, jika bertakbir ihram seseorang dan berniat padanya sembahyang tamam sempurna, baik, atau bertakbir ihram semata-mata kemudian membatal ia sembahyang itu, maka wajiblah atasnya mengqadanya dengan sembahyang tamam, kerana tiap-tiap ibadat yang wajib apabila masuk mengerjakannya, ya, jadi maksudnya dia kena qada sembahyang itu secara tamam. Contohnya kalau orang sembahyang qasar, dia batalkan sembahyang qasarnya dengan sengaja, maka dia kena ganti balik sembahyang itu tamam, tak boleh qasar. Itu salah satu juga. Kalau dia batalkan dengan sengaja, maka dia kena ganti balik sembahyang itu secara tamam. Itu sebab tak boleh batal dengan sengaja. Okey, dia kata wajiblah mengqadanya mengikut wajah yang sepatutnya sekadar mungkin, seperti ibadat haji, dan tidak lazim atas orang yang mendapat. Contoh macam seperti ibadat haji. Contoh wajib haji, wukuf Arafah. Dia tak sempat wukuf Arafah, maka dia berbaki dalam ihram, tahun depan dia kena datang balik wukuf di Arafah, qada balik. Al-hajju Arafah, haji tu Arafah. Yang lain-lain tu boleh dikenakan dam, tapi Arafah tak boleh, mesti kena ganti balik. Masuk haji tahun depan, dia kena ganti balik haji tu, ya, hajjul qada haji semula. Dan tidak lazim atas orang yang mendapat Jumaat serta imam mengqadanya apabila batalnya, kerana Jumaat tidak boleh memperbuat selepas demikian, hanya wajib sembahyang zuhur jika waktunya masih ada lagi. Kecuali solat Jumaat lah. Solat Jumaat kalau dia batal dengan sengaja, maka dia tidak boleh qada balik Jumaat tu. Sebab apa tak boleh qada Jumaat? Sebab Jumaat tak boleh buat seorang-seorang, dia kena buat berjemaah. Hanya wajib sembahyang zuhur jika waktunya masih ada lagi. Dia kena buat zuhur. Ya, dia tak boleh qada. Ya. Kalau dia batal dengan sengaja pada sembahyang Jumaat, dia boleh niat ada juga ikut imam. Sebab apa? Sebab dia tak boleh qada. Pada Jumaat tu dia ada pengecualian. Salah tak salah. Sebab Jumaat mesti kena adaan. Tapi kalau fardu yang lain, dia qadaan. Tapi kalau batal di hujung, imam dah bagi salam, baru dia batalkan sembahyang dia dengan sengaja, tanpa uzur, maka dia kena qada zuhur. Macam itulah keadaan dia. Jarang kita buat kan. Siapa nak batalkan solat dengan sengaja? Tak perlu. Baik. Boleh? Ada soalan? Kena buat zuhur. Dah habis semayang baru sedar tak cukup 40. Kalau mazhab Syafi'i kena ulang balik. Semua dia macam ni keadaan dia.
buat Jumaat, dah habis Jumaat qada, buat Zuhur 2 kali solat. Tak berjemaah. Maksudnya kita buat solat Jumaat dulu, dah habis nanti baru kita sembahyang Zuhur berjemaah. Gitulah. Secara berjemaah. Ya, mazhab Maliki antaranya. Betul. Pengalaman kita PKP lah. Ya. Kita memang kita bermazhab dengan mazhab Asy-Syafi'i. Sebab itulah fatwa-fatwa di negeri ataupun di Malaysia ini memang kepada mazhab Asy-Syafi'i. Sebab itulah banyak berpegangan dengan mazhab Asy-Syafi'i. Bila banyak mazhab, dia akan bercelaru, masyarakat tak tahu nak pegang yang mana. Itu sebenarnya tak boleh. Disiplin ilmu tak boleh begitu. Itu dia ada perbahasan kita kena ikut pengecualian tu kena ada. Bila kita pergi suatu tempat, dia benda ni dibincang dalam muzakarah haji. Contoh macam perempuan yang datang haid ketika umrah, kalau dalam mazhab Asy-Syafi'i dia kena tunggu sampai suci. Habis sampai suci lah dia tak suci dan niat umrah, balik Malaysia kena buat qada balik umrah. So dia pegang pula pada mazhab yang lain, antara mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Maka dia boleh ambil waktu yang suci selama 24 jam, dia terus buat umrah. Itulah keadaan dia. Walaupun dalam keadaan haid, dia tahu 24 jam tu memang darah tu tak akan keluar, dia buat umrah. Itu sebab dia ikhtilafu ummati rahmatun. Nabi kata perbezaan pendapat dalam umat aku. Sebab apa? Nabi kata mustahil ulama-ulama pada zaman aku ini berhimpun mereka nak menyesatkan umat. Tidak, itu mustahil. So berhimpun yang ulama-ulama ni tidak lain tidak bukan nak keluarkan, beri satu pendapat untuk menyenangkan kita semua. Contoh saya bagi, Al-Imam Syafi'i. Antara Al-Imam Syafi'i, dia mengatakan bahawa kalau seseorang yang membatalkan ibadat sunat, contoh kita batalkan puasa sunat, kita kena ganti puasa sunat tak? Puasa 6 contoh, batal puasa 6, kita kena ganti tak puasa 6 tu? Tak. Puasa Isnin kita batalkan, sesaja batal, kita kena ganti tak? Tak perlu ganti. Tapi di sisi Al-Imam Hanafi kena ganti. Sebab apa? Ibadat itu hak Allah. Tapi Al-Imam Syafi'i kata tak perlu ganti sebab dia sunat. Yuthabu ala fi'lihi wa la yu'athamu ala tarkih. Diberi pahala bagi orang yang buat, tidak diberi dosa bagi orang yang tinggalkan, kan? Tapi Al-Imam Syafi'i sendiri, dia kalau batalkan ibadat sunat, dia ganti balik. Tapi nak cerita bahawa untuk kita ni, kalau kita batalkan tak ada masalah. Sebab nak cerita, Nabi kata ulama-ulama zaman akhir zaman ni berhimpun, dia berbincang untuk memberi rahmat kepada kita semua. Itu sebab di sisi Al-Imam Asy-Syafi'i membatalkan yang sunat itu, ya, tak perlu diganti semula. Itu sebab ada, itu sebab kita berpegang pada mazhab Syafi'i. Tapi ada sebahagian yang kita tidak berpegang pada mazhab Syafi'i, tapi itu bergantung kepada muzakarah ataupun fatwa negeri ataupun fatwa peringkat kebangsaan. Contoh PKP hari itulah, semayang 12. Ya, 12 tu memang ada qaul. Tak saya mazhab Maliki ke tak saya, qaul memang 12 orang sah semayang Jumaat. Ambil pendapat itu dalam keadaan kita darurat. Ya, rukhsah. Kita ambil pendapat tu. Begitu juga dengan semayang jarak-jarak ni. Kita ambil semayang khauf, solat khauf. Khauf ni dalam keadaan tak aman, berperang.
So kita tak berperang. Jadi penyakit ini pun khauf juga. Sebagai contoh. Ada yang kita berpegang kepada, cuma disiplin kita hendaklah kita berpegang dengan satu mazhab. Itu lebih selamat daripada kita talfiq. Dia panggil talfiq, segi mazhab ni, segi mazhab ni, segi mazhab ni, segi mazhab ni. Kita ni sekadar orang yang menuntut ilmu, cukuplah sekadar mendengar ilmu, kita beramal. Itu lebih baik daripada kita main-main ikut suka hati kita je, tidak ada disiplin. Dia kata tak boleh itikaf kan? Dia memang surau diri Jumaat memang tak boleh iktikaf. Tapi jangan sedih. Sedihlah nak pergi masjid lah sebab tak boleh iktikaf. Allah tu Maha mengetahui isi hati hamba-Nya. Kita mari semayang dengan kita beribadat. Ni kadang saya ni iktikaf kat masjid tapi tak baca Quran pun. Tidur je. Sebelum bagi salam tidur. Baik baca Quran. Walaupun tak boleh solat sunat tahiyatul masjid, banyak solat sunat lain yang boleh buat. Banyak solat sunat yang boleh buat. Sunat wuduk, sunat taubat, sunat mutlak, banyak boleh buat. Ni duk kejar tahiyatul masjid, tak boleh tahiyatul masjid, malas lah semayang sini. Semayang kat masjid boleh tahiyatul masjid, boleh niat iktikaf. Kalau tak niat iktikaf, tak boleh iktikaf sekalipun, tak apa, sebab kita ada benda yang ibadat yang lain kita buat. Kita kena nilai macam tu. Tak dapat kau ni, boleh kau ni. Itulah ya. Tapi memang surau diri Jumaat memang tak boleh iktikaf. Tidak ada iktikaf dan tidak ada tahiyatul masjid. Dia hanya isytihar masjid saja. Masjid ni di isytihar jami'. Kalau yang bukan masjid ni di isytihar sebagai musalla. Musalla ni macam surau lah. Jami' ni masjid-masjid lah, macam masjid Sengat, masjid Kampung Payang. Itu dia panggil jami'. Ya, jami'. Sini ada mohon jadi masjid? Belum dulu lagi. Yang baik pada Allah, yang kaum bisa sendiri. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah bila